Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan satu masalah yang berlaku di sekeliling dunia atau kita sebut a real world problem, iaitu membunuh diri. Jadi seseorang yang bertekad nak membunuh diri ni adalah disebabkan diri yang terlampau stres, yang tidak dapat bantuan, yang tidak dapat meluahkan rasa isi hati itu. Jadi dia mengambil keputusan bahawa membunuh diri boleh menyelesaikan masalah. Saya juga ingin menasihat kepada orang sekeliling untuk mengambil satu kemurungan ini, penyakit kemurungan ini adalah satu benda yang serius. Jangan mengambil mudah dan jangan mengambil ringan terhadap orang yang kemurungan ini kerana ia membawa kepada risiko membunuh diri. Okey, Cik Puteri, apakah sebab-sebab atau punca-punca lah yang boleh jadikan bunuh diri tu? Okey, biasa seseorang yang bunuh diri ni jaranglah kita dengar orang dalam keadaan sihat, normal ataupun fikiran yang tenang nak bunuh diri kan. So jadi bunuh diri ni berkaitan rapat dengan masalah kita, mental health kita. Kita cakap dalam pelbagai masalah, boleh jadi masalah kewangan, masalah keluarga, masalah dan sebagainya lah kan. Semua masalah itu membawa kepada satu keadaan kesihatan mental kita ini, iaitu berlaku kemurungan. Jadi apa yang saya nak cakap, pemerhatian daripada alat-alat digital ataupun pemikiran bijak pandai yang dapat menyelesaikan masalah ini. Apa maksud Cik Puteri alat digital ni dapat membantu menyelesaikan masalah bunuh diri ni? Okey, jadi dalam bidang lain banyak kita menggunakan robot ataupun AI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di sekeliling kita. Jadi dalam masalah bunuh diri ni juga, kita boleh menggunakan beberapa alat digital yang mana boleh membantu seseorang individu itu untuk mengenal pasti tahap kemurungan ataupun memberi alert kepada orang di sekeliling kita. Jadi alat digital dan pemikiran kreatif ni memiliki potensi besar untuk memberikan solution inovatif dalam masalah bunuh diri. Okey, yang pertama, satu platform sokongan mental secara online. Boleh elaborate macam mana lagi tu? Okey, jadi form digital dia sama ada dari apps ataupun website kan yang menyediakan sokongan mental secara online dapat membantu seseorang individu mengalami kesulitan mental ataupun dia berfikir untuk bunuh diri. Sebab kebanyakan kita murung, kita stres, kita susah untuk bercakap, tapi dengan dunia sekarang kita lebih senang untuk berinteraksi secara online. Kita lebih selesa. Jadi sokongan kesihatan mental secara online ni dapat memberi satu perubahan yang besar kepada kita pada hari ini. Kalau kata platform tu, apa lagi yang ada dalam platform tu? Okey, dalam platform tu kita menyediakan satu layanan kaunseling secara direct ataupun kita boleh buat satu grup sokongan. Orang boleh berbincang. Boleh berbincang. Satu grup sokongan ni kadang-kadang dia bukan lebih kepada perbincangan, dia lebih kepada bercakap. Share. Kita share sahaja cerita-cerita kita tu. Robot AI ni yang dapat memberi satu sokongan yang secara meluas, iaitu 24 jam sehari. Okey, jadi apa lagi selain platform digital ataupun apps tu lah? Selain daripada tu, kita juga ada setiap smartphone yang kita pakai sekarang, perasan tak kita ada satu apps yang mana dipanggil Health. Satu app seperti itu pun setting yang mana dia boleh membaca algoritma kita. Okey, ataupun kita panggil algoritma machine learning yang mana dapat digunakan untuk menganalisis data perilaku online dan memberikan prediksi risiko bunuh diri pada individu. Apa lagi yang data dapat analisis daripada pembacaan algoritma tu, selain daripada pencarian kita, search kita, klik kita dapat juga mengaitkan dengan seseorang tu berkomunikasi. Apa perbincangan dia. Ini bukan masalah privacy tau, penjagaan privacy tu bukan. Satu mesin yang boleh detect kita punya gerak-geri atau yang mendorong kita ke arah yang perkara-perkara seperti ni. Okey, seterusnya. Okey, apa yang saya rasa yang ni sangat menarik dan bijak, okey, satu penyelesaian yang bijak yang mana kita mempunyai satu aplikasi phone yang memungkinkan pengguna untuk track mood, tingkat stres atau perilaku harian mereka, dapat membantu dalam mendeteksi perubahan drastis yang mungkin
mengindeksikan risiko bunuh diri. Okey. Jadi Jadi apps tu boleh detect dululah. ya, jadi apps ni yang mana boleh detect mood tu. Okey. Lagi-lagi macam mana tu? Okey, dengan menggunakan data yang mana apps tu telah detect, ia dapat memberi rekomendasi untuk mengelola stres, ya, atau mengarahkan pengguna ke sumber daya yang sesuai. Ada tak satu terapi Okey. yang Okey, cakap pasal terapi yang ada mengikut pembacaan saya kan, terapi digital, mengembangkan terapi digital seperti terapi kognitif atau aplikasi meditasi yang dapat memberi akses yang lebih mudah dan fleksibel. Okey, fleksibel lah yang diperlukan pada dunia hari ini, ya, bagi individu yang memerlukan bantuan dalam mengelola stres, dalam release stres, ya, atau gangguan mental yang mungkin memicu kepada bunuh diri dah. Analisis data secara real time memberikan rekomen yang dikhaskan pada kita, dipersonalisasi. Okey, selain daripada teknologi digital ni, apa lagi perkembangan yang Okey. Dalam pemikiran kreatif kan, dalam pemikiran masa kini ataupun kita sebut abad 21 ni, apa yang penting adalah pendidikan dan kesedaran lah. Selain daripada kita menggunakan alat digital atau teknologi terkini, kita juga boleh menggunakan satu alat semula jadi yang diberikan kepada setiap manusia ni kan, iaitu satu akal ataupun pemikiran yang kreatif, yang tinggi, yang hebat, yang mana dapat kita gunakan untuk mengembangkan satu kesedaran yang menarik dan efektif. Satu pemikiran kreatif dapat menghasilkan satu inovasi yang gempak, besar. Yang pentingnya dalam pendidikan dan kesedaran ni, semestinya dengan kempen lah. Yang satu kempen kesedaran yang menarik dan efektif. Apa maksud efektif ni? Yang boleh memberi satu tindak balas ataupun hasil yang diperlukan untuk mengurangi masalah kesihatan mental. Jadi seterusnya, satu forum juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi masalah yang dia sedang hadapi. Contohlah kita ada masalah kewangan. Okey. Satu platform, satu forum tadi yang mana kita boleh berkomunikasi dengan orang lain. Dengan contoh kita nak tanya, aku ada masalah tersangkut dengan bank ni katakan. Okay, jadi kita boleh masuk dalam forum tu yang mana boleh memberi satu penyelesaian yang baik. Kita boleh berhubung dengan orang lain sama ada orang mengenali kita ataupun tidak. Salah satu yang lebih menarik, satu pemantauan sensor. Satu sensor untuk detect perilaku seseorang yang membawa ke arah bunuh diri tadi tu. Okey, jadi dapat memantau dengan menggunakan sensor wearable tu atau perangkat pintar dekat rumah dan dapat membantu dalam kita nak detect tanda-tanda perilaku yang berpotensi berbahaya. perilaku lah, belum dia terfikir lagi. Contoh dia terfikir nak bunuh diri. Betul. Dia jadi dapat mengesan Lebih awal lah. dapat mengesan lebih awal tanda-tanda tu. Canggih. Memang menggunakan teknologi abad yang kita hidup ni. Sensor ni dia dapat detect detak jantung kita tu. Itu sensor yang ada kalau sekarang kita pakai seperti jam tu. Okey, jadi dia boleh dapat detect berapa nadi kita, degupan jantung kita yang tidak teratur kan, atau gerakan yang aneh, gerakan yang pelik, yang luar daripada kebiasaan yang kita lakukan, dan dapat mengirimkan peringatan kepada keluarga atau pada bantuan lah. Kalau bahaya dalam kat luar kita pakai SOS kan. Ni untuk kesihatan mental kita hantar kepada satu web ataupun platform yang mengambil data darurat tu. Jadi benda yang dapat dibendungkan dengan teknologi sebaiknya kita menggunakan. Jadi itu saja, sekian sahaja kesimpulan saya yang saya nak cerita, ya. Alat-alat digital ni dapat membantu kita dalam memberi sokongan yang lebih cepat dan efektif. Penggunaan alat digital ini seperti yang saya telah sebut, sama ada chatbot, forum ataupun sistem pemantauan sensor tadi, semua ini adalah lebih ramah dan terlatih yang memberikan sokongan mental secara instan, secara segera, yang dapat menjadi sumber bantuan yang penting. Kalau kita ada satu aplikasi ataupun website yang menekankan tentang perkara ni, orang-orang sekeliling pun lebih alert kepada mereka yang dalam keadaan kemurungan ni. Itu sahajalah. Jadi apa yang saya kongsikan, saya harap dapat kita ambil sedikit
dan memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.